Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan sudi untuk join sesi live saya pada tengah hari ini. Seperti biasa, setiap hari Isnin sehingga hari Khamis, jadual live saya adalah di Facebook page Nizam Malik. Dan kita akan bersama-sama dalam sesi live ni untuk belajar berkaitan dengan pelaburan saham khusus di Bursa Malaysia. Right. Sebenarnya topik saya pada sesi live kali ini adalah saya nak kongsikan dengan anda tentang brokerage fee. So ramai orang tanya saya, apakah kos bila kita beli saham, jual saham, so adakah kita kena bayar apa-apa kos? So dalam saham ni kita akan dikenakan kos, namanya adalah brokerage fee. Brokerage fee saya nak share dengan anda. Kita pakai whiteboard lah. Hari ni kita belajar sikit lah kita belajar sikit. So bila kita beli dan jual saham, kita kena belajar satu terma namanya adalah brokerage fee. Brokerage fee. Tulisan saya buruk sikit sebab saya menulis pakai mouse. Hari ni saya sebenarnya nak sharing dengan anda guna iPad sebenarnya. Saya nak pakai iPad. Tapi saya punya iPad tu anak-anak saya guna untuk main game lah, tengok YouTube lah. Kan? Last kali saya punya pen iPad tu, iPad pencil tu hilang. Anak-anak saya main iPad saya, jadi tak bolehlah saya nak buat presentation kat anda ni, Jadi saya terpaksa guna whiteboard ni dan melukis dan menulis menggunakan mouse sahajalah. Jadi kalau tulisan ni buruk, sabar je lah. Alright. So terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Bantu saya untuk klik button like, klik button love dan klik button share. Bantu saya untuk klik button share dulu. Right. So kita nak cerita tentang brokerage fee. So brokerage fee ni, basically anda akan bayar brokerage fee ni ketika beli dan jual saham. Ketika beli dan jual saham, anda akan dikenakan brokerage fee. Dikenakan brokerage fee. Masa beli kena brokerage fee, masa jual kena brokerage fee. Dan inilah kos yang kita kena tanggung dalam proses kita melabur saham. Maksudnya kalau anda buka akaun CDS, selagi anda tidak beli saham, anda tidak ada kena bayar apa-apa charge. Anda hanya kena bayar brokerage fee ni bila anda beli saham, anda kena brokerage fee, dan bila anda jual saham, anda akan kena brokerage fee. So kalau anda tak beli saham, tak ada kena brokerage fee. Kalau anda tak jual saham, anda tak kena brokerage fee. Maksudnya kalau anda beli sesuatu saham dan anda hold saham tu sebulan. Anda beli satu saham, anda hold selama sebulan, tak jual-jual. Dalam tempoh sebulan tu anda tidak dikenakan sebarang kos. Tak ada apa-apa. Macam hold je lah. Beli simpan je, tak ada kena bayar apa-apa. Dan anda hanya kena bayar brokerage fee lagi. Apabila anda jual saham tersebut. Jual je kena brokerage fee. So senang cerita, masa beli kena brokerage fee, masa jual kena brokerage fee. Faham ke faham ni? Nak bagi mudah faham lagi brokerage fee, saya selalu anggap brokerage fee ni macam kita bayar tol. Kalau kita masuk highway kan, kita driving kereta, kita masuk highway, kita kena bayar tol kan. Nak masuk highway kita kena bayar tol, dan keluar highway tu kita kena bayar tol sekali lagi kan. Kena bayar dua kali, yang masa masuk dan masa keluar, betul? Jadi masa kita masuk highway tu kita kena bayar, masa kita keluar kita kena bayar satu kali lagi lah. Jadi begitulah saham. Kita beli kita kena bayar, masa jual kita kena bayar brokerage fee. Itu kos kita lah dalam beli dan jual saham. Alright. So apa yang terdapat dalam brokerage fee? Apa yang kita bayar lah biasanya. So ada beberapa perkara yang anda kena fahamkan tentang brokerage fee ni. Yang pertama adalah brokerage fee. Brokerage fee ni, brokerage fee ni dia di-charge oleh siapa? Siapa tahu? Brokerage fee ni dikenakan oleh syarikat broker.
Mana saya punya whiteboard ni? Okay, alright. Okay, syarikat broker. Maksudnya syarikat broker ni yang syarikat broker ni yang charge kita brokerage fee. Maksudnya bila kita buka akaun CDS kan kita ada syarikat broker. Contoh M+ Online, SJ Securities, Kenanga Investment, UOB dan sebagainya. Ataupun investment bank pun adalah syarikat broker kita lah. Ikut apa syarikat broker yang anda pakai lah untuk buka akaun CDS. Jadi bila kita beli saham, brokerage fee tu syarikat broker akan charge kepada kita. Okay. Yang kedua yang kita kena tahulah. Okay, yang anda kena tahu yang kedua adalah ada satu lagi charge yang dinamakan sebagai clearing fee. Clearing fee. Clearing fee ini ditentukan oleh Bursa Malaysia. Sekejap saya check sekejap. Dikenakan oleh Bursa Malaysia. Okay, Bursa Malaysia. Okay. Maksudnya Bursa Malaysia ada charge juga. Okay, dia charge clearing fee. Okay. So yang seterusnya adalah anda akan kena bayar stamp duty. Stamp duty. Okay, stamp duty ni apa? Okay, stamp duty ni anda akan bayar kepada kerajaan. Government pun ambil juga kerajaan. Kerajaan akan charge stamp duty. Okay, dan satu lagi ada apa? Siapa tahu? Satu lagi adalah apa? Mana whiteboard saya ni? Satu lagi adalah cukai SST. Ni pun adalah kerajaan jugalah. So kerajaan ada charge SST untuk stamp duty dan juga SST. Okay, so kiranya dalam brokerage fee ni ada 4 perkara utama lah yang kita akan bayar lah. Saya sebut dia brokerage fee lah. Bila saya refer brokerage fee, maksudnya dia merujuk kepada 4 perkara ni. Okay, right. Jadi orang tanya saya, Tuan Nizam, kita melabur saham ni kita kena bayar cukai ke? Sebenarnya cukai kita bayar dekat SST. Setiap kali kita beli saham, kita bayar cukai kepada kerajaan SST. Okay, kita beli saham kena SST, kita jual saham kena SST. So sebenarnya cukai memang dikenakan dalam pelaburan saham. Okay, cumanya bila kita merujuk kepada keuntungan, kalau kita buat profit secara capital gain, okay, tidak ada cukai capital gain, tak ada capital gain tax dekat Malaysia. Jadi kalau kita buat profit lah, contoh kita beli saham, kita kena brokerage fee kan, kita kena bayar clearing fee, stamp duty dan juga SST kan, kita dah bayar cukai kat situ kan. So lepas tu kita beli saham, kita hold lah dalam sebulan. So tiba-tiba dalam sebulan tu saham kita buat profit 20%, dia naik 20%. Lepas tu kita jual. So masa kita jual tu, kita akan kena brokerage fee, kena stamp duty, kena clearing fee dan juga kena SST. Alright? Tetapi profit kita 20% tu kita tidak dikenakan capital gain tax. Dekat Malaysia tidak ada lagi capital gain tax dalam profit saham lah. Okey. Jadi itu yang kita kena faham. Kalau orang tanya saham ni ada cukai ke tak? Jawapannya ada ke tak? Jawapannya ada cukai masa beli dan jual dan tidak ada cukai berkaitan dengan capital gain tax. Okey, jadi secara ringkasnya itulah dia cukai ataupun perkara yang kita kena bayar apabila kita membeli dan menjual saham. Okey. Kalau anda nak tanya kan, oh kalau macam tu Tuan Nizam, brokerage fee ni berapa kita kena? Clearing fee ni berapa? Stamp duty berapa? SST berapa kiraan dia? So kita nak tanya siapa? Kita boleh tanya kepada remiser ataupun dealer akaun CDS kita. So bila kita buka akaun CDS kita ada remiser, kita ada dealer kan. So berapa kiraan dia, breakdown dia tu kita boleh tanya remiser ataupun dealer kita lah. Masa kita first buka akaun CDS kita boleh tanya soalan tu kepada dia dan dia punya tanggungjawab untuk explain kepada kita. Sebagai pelabur dan trader saham, kita punya rights atau hak kita untuk dapatkan penerangan tentang brokerage fee tu daripada syarikat broker kita. So syarikat broker kita, dia punya wakil dia adalah remiser ataupun dealer tersebut. So dia terang kepada kita, kita faham. Okay? Tapi tak adalah setiap kali kita beli saham, jual saham, kita nak tanya berapa yang brokerage fee bayar. Tak perlu. Sebab
setiap kali kita beli saham, jual saham, dia akan ada keluar contract note. Contract note tu kita boleh tengok dekat dalam kita punya mobile app, ataupun kita boleh semak dekat kita punya web based account CDS kita. Kita boleh semak berapa kos brokerage fee yang dibayar ataupun dikenakan kepada kita bila kita beli dan jual saham. Jadi tak perlulah sibuk-sibuk nak tanya berapa brokerage fee. Tengok sendirilah dekat account CDS masing-masing, sebab dia ada keluar contract note tu. Contract note tu dia ada breakdown berapa kiraan untuk clearing fee, untuk stamp duty, untuk SST, semuanya ada kiraan dekat situ. Okey? Jadi senang saham ni mudah je. Ya, selalu orang cakap kat saya, saham ni susah. Saya cakap saham ni tak susah, saham ni mudah je. Yang susah tu anda, yang susah tu awak yang tak erti. Okay? So that's why kita kena belajar. Saham ni kena belajar ilmu saham sebenar, dan ada benda yang kita tak pasti, kita tak tahu, kita tanya. Dan kena tanya orang yang betul. Okay? Anda pergi tanya saya tentang berapa kiraan brokerage fee, anda tak akan dapat jawapan yang tepat. Untuk dapat jawapan yang tepat, anda kena tanya kepada remiser. Dan tanyalah kepada remiser anda. Jangan tanya remiser orang lain. Okay? Anda kan ada account CDS, jadi anda ada remiser anda. Tanyalah remiser anda untuk kepastian dan kefahaman tentang account CDS anda. Okay, alright. Saiful Anwar, kalau rugi kena cukai juga ke? Kalau rugi, okay, kita tetap kena bayar brokerage fee, clearing fee, stamp duty dan juga SST tersebut. Itu adalah kos yang kita kena bayar setiap kali kita beli dan jual saham. Tak kisahlah kita untung ke, kita rugi ke, benda ni mesti bayar. Okay? So itulah kos kita dalam kita melabur saham. Sebab tu, selalunya kan, kalau saya melabur saham, saya akan masukkan duit lebih banyak berbanding modal yang saya nak. Contohlah, saya nak melabur saham ni, saya punya modal RM5,000. So saya akan masukkan RM5,000 dan saya akan letak buffer mungkin RM200, RM300, RM500. Yang itu saya setkan untuk brokerage fee, cost untuk brokerage fee. Okey, RM5,000 tu modal saya melabur saham. Okey, lebihan yang saya letak extra tu saya set dia sebagai brokerage fee. Jadi saya akan hanya beli saham maksimum RM5,000 dan brokerage fee dia akan kira daripada lebihan duit yang saya letak di dalam trading account saya. So cara saya macam tu. Okey, so tak adalah kita nak melabur saham, nak beli saham, kita ada RM5,000 dan RM5,000 itulah termasuk brokerage fee. Depends. Ada orang tak kisah, dia beli saham lebih rendah daripada RM5,000. Tapi kalau kita betul-betul nak beli RM5,000, dan kita extra akan lebih sikit lah untuk brokerage fee lah. Okay? So senang je. Kadang-kadang kalau kita tak cukup lah, modal kita tak cukup untuk brokerage fee dan sebagainya, dia tidak akan dapat proceed. Dia akan tulis insufficient fund. Okay, jadi kita tak boleh nak proceed lah. So saham ni mudah je, tak cukup duit tak boleh beli lah. So kena masukkan duit yang secukupnya, kira betul-betul berapa unit saham, harga saham yang kita beli, dan kita akan, kalau dia berjaya proceed maksudnya cukuplah duit kita dalam trading account tersebut. Okay, alright. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, Kushairi Harun Ar-Rashid, faham. Salam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke lagi besar amount yang kita trade, lagi besarlah charge brokerage tu? Jawapannya betul. Okay, lagi besar modal kita, lagi besar keuntungan kita, lagi besar market value kita, lagi besar brokerage fee. Sebab dia punya brokerage fee ni dia ikut percentage. So berapa lagi besar modal kita, lagi banyak kita akan perlu bayar brokerage fee tersebut lah. Okay, jadi lagi besar modal kita, lagi besar trade kita, lagi besar brokerage fee, betul. Tapi tak adalah besar sangat. Dia macam servis kita bayar upah. Bayangkanlah kalau anda ada rumah kan, rumah anda dekat luar rumah anda ni ada rumput panjang kan. Okay, so kalau anda nak save cost, anda potong sendiri lah. Anda ambil pisau ke apa ke, anda sabit sendiri kan. Tapi kalau anda tak nak buat kerja tu, anda nak hire orang, so anda akan hire tukang potong rumput, dia akan hire lah, anda akan bayar dia untuk potong rumput, jadi anda akan bayar upah dia. So bayangkan rumah anda ada rumput depan dan belakang. Okay, so katakanlah upah untuk potong rumput tu RM50. Okay, untuk depan je RM50. Kalau nak potong belakang juga kena tambah lagi RM50 untuk belakang pula, jadi total jadi 100. Okay, jadi maksud saya kat sini adalah lagi banyak kerja,
lagi tinggilah upah dia kan. Macam tu. Jadi sama juga dalam saham ni, kalau brokerage fee tu dia lagi besar modal anda, lagi banyak saham yang anda beli, lagi banyak brokerage fee dia. Sebab dia ikut percentage lah. Macam itulah kiranya. Okey? Faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham dekat ruangan komen di bawah. Okey? Jadi saham ni mudah je. Apa yang susah sangat nak faham saham. Okey, yang penting anda faham saham ni dari basic. Okey, lakukan saham dengan cara yang betul, right? Dan dari situ anda akan dapat melabur dan trade saham dengan lebih menyeronokkan lagi. Okey, alright. Okay, so itulah benda yang saya ingin kongsikan dengan anda dalam sesi live pada kali ini. Okay, so saya nak tanya kepada anda, berapa ramai daripada anda masih lagi newbie dan zero knowledge tentang saham dan berminat nak ceburkan diri dalam dunia saham pada tahun 2022 ni? Okay, berapa ramai daripada anda yang lagi 2-3 tahun lagi dah nak bersara dah, okay, dan anda sedang memikirkan untuk bina saluran pendapatan baru selepas bersara nanti melalui saham. Okay, so kalau anda adalah orang-orang macam tu yang sedang terfikir macam mana nak jana pendapatan melalui saham, okay, saya nak kongsikan yang kita akan adakan program, namanya adalah Newbie Saham Mastery. Alright, kita akan ada program ni, ada program live event dan kita ada program secara online. Okay, so kalau anda nak attend secara live event, kita akan buat pada 8 Oktober 2022 di Sunny Hotel Kuala Lumpur. Kita akan buat di area KL, satu tempat je, kita tak akan buat di seluruh negara, kita tak akan buat roadshow kat negeri-negeri. Saya tak akan buat kelas saham dekat depan rumah anda. Okay, alright. Jadi kalau anda nak belajar saham dan anda berada di sekitar KL, Selangor, okay, anda boleh register untuk live event. So anda boleh berjumpa dengan saya dan kita belajar secara face to face. Okay, tetapi kalau anda ada masalah logistik, tak boleh jumpa, tak boleh travel dan sebagainya, anda boleh belajar saham secara online. Kita ada program tersebut pada bulan September ni dan juga pada bulan Oktober jugalah. Okey, jadi kepada anda yang berminat nak belajar saham, anda boleh komen berminat dan anda boleh PM us, nanti kita akan berikan link untuk anda daftar. Okay, seat adalah terhad, siapa cepat dia dapat, siapa lambat tinggal. Okay, so saya harap saya dapat berjumpa dengan anda dalam program-program saya dan dapat membantu anda untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Abau, newbie tapi dah nak khatam NSM 2.0. Okay, thank you Tuan Nizam. PSM 2.0 kot. Okay, right. Jadi tahniah saya ucapkan kerana belajar saham. Okay, dan selamat menyeberangi melayari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Mama Hafiz, tuan nak tanya, brokerage fee tu tolak dari duit modal masa beli dan tolak juga masa nak jual dari untung kita tukar? Yes, betul. Okay, so dia modal kita dan dia ada sedikit lebihan untuk brokerage fee lah. Jadi total duit kita dalam trading account tu mesti cukup untuk modal dan juga brokerage fee. Alright. Dan bila kita jual saham nanti, okay, contoh ada profit, dia akan tolak daripada kita punya keuntungan tersebut. Kita akan dapat net profit lah. Macam tu. Okay. Alright. So untuk info lanjut yang lebih tepat, yang lebih jelas, anda boleh contact syarikat broker anda, boleh hubungi Remiser ataupun dealer anda dan mereka akan terangkan secara lebih detail tentang brokerage fee ni. Alright. Dan anda boleh dapat info yang lebih detail lah daripada Remiser ataupun dealer anda. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live saya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Okay, jangan lupa untuk PM us untuk info lanjut tentang program yang saya akan kendalikan. Alright, dan semoga saya dapat kongsikan dengan anda lebih banyak ilmu saham. Okay, dan dapat membantu anda untuk mulakan langkah jana wang dari saham bermula tahun 2022. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye. Jangan lupa follow saya di Facebook dan TikTok.